أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. Hadis yang ke-29. Hati-hati apabila menyampaikan ilmu. Lihat dahulu siapa yang akan mendengarnya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. فأما أحدهما اللهم صل على سيدنا محمد فبحثته فيكم وأما الآخر فلو حدثتكم به قطع هذا البلعوم اللهم صل على سيدنا محمد. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah ni dia ialah di kalangan para sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia seorang peminat kepada ilmu. Adalah seorang yang sangat berilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah dalam hidup kita.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak jadi apa? Itulah yang Allah jadikan kita. Barangkali seseorang itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia belajar hanya untuk diri dia ya. Maka terhentilah ilmu itu setakat diri dia saja. Di sana ada orang yang dia belajar untuk menyampaikan pula ilmu yang dia dengar ataupun ilmu yang dia belajar kepada orang. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menjadikan orang yang nak menyampaikan kepada orang itu boleh menyampaikan. Sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak memiliki ilmu yang sangat banyak pun, tapi dengan sebab dia nak menyampaikan, Allah akan dia menyampaikan. Jadi kita dalam ilmu ni kita nak apa? Jadi yang kita nak itulah yang Allah jadikan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Abu Hurairah ni dia ialah peminat kepada ilmu. Minatnya pada ilmu sehingga menjadikan dia tak ke mana-mana, melainkan kalau pagi-pagi macam ni duduk dengan Rasulullah saja. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kehidupan Nabi itu dibagi kepada dua. Yang pertama di dalam rumah, yang kedua di luar rumah. Perkara yang berkaitan di dalam rumah semuanya dikonquer oleh ummahatul mukminin. Lebih-lebih lagi Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyampaikan segala-galanya berkenaan dengan Nabi di dalam rumah. Sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Aisyah meriwayatkan bagaimana Nabi SAW selepas berjima. Sayyidina Aisyah meriwayatkan Rasulullah SAW mandi wajib. Nabi SAW mandi wajib dengan dia. Di dalam, maknanya dengan menggunakan satu bekas. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak melihat aurat Rasulullah. Begitu pula Nabi tidak melihat auratnya, ataupun dengan makna kemaluan Nabi dan juga dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada sini dapat kita faham ketinggian akhlak Rasulullah dan mustahab ataupun sunat bagi seorang isteri mengekalkan malu kepada suaminya. Jadi maknanya Sayyidina Aisyah menguasai ilmu di dalam rumah, sampai ada hadis yang meriwayatkan, iaitu hadis yang menceritakan tentang orang tanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tanya satu soalan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ada satu kenangan dia dengan Rasulullah yang dia tak boleh lupa. Dengan makna yang lain, itu kenangan yang paling indah sekali. Sayyidina Aisyah menjawab dengan jawapan seorang yang berilmu. Orang tu kata, ada dalam hidup dia dengan Nabi satu peristiwa yang dia tak boleh lupa, sebab indah sangat. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dengan Rasulullah mana ada yang tak indah. Jawapan Sayyidina Aisyah itu jawapan iman. Mana ada yang tak indah bersama Rasulullah. Sebab kalau sunnah Rasulullah, ada yang tak sesuai dengan kita, tak mungkin.
kalau seseorang itu ialah seorang pencinta. Maknanya Nabi ini, kalau seorang tu imannya terhadap Rasulullah, kecintaannya pada Rasulullah itu tinggi, maka semua boleh masuk dengan dia. Kecuali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seseorang tu jauh dengan Rasulullah. Dia bukan tak tahu Rasulullah itu ialah seorang Nabi dan seorang Rasul, tapi dia dengan Rasulullah itu di antara langit dan bumi. Iman. Kuasa perkara difardukan oleh Allah melalui Rasulullah. Sedangkan seseorang imannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memastikan tidak ada satu pun dalam hidupnya berlain dengan Rasulullah, dan memastikan setiap sunnah Nabi itu dia amalkan. Bagi Imam Haddad radhiyallahu taala anhu. Imam Haddad ni tidak ada satu pun sunnah Nabi yang dia tidak amalkan. Semua dia amalkan, kecuali satu sunnah yang belum dia amalkan, iaitu Nabi SAW menyimpan rambut sampai saat dia sangat tua. Itu belum dia amal lagi. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, di atas sifat kasihnya kepada Rasulullah, akhirnya dia dapat mengamalkan sunnah Nabi menyimpan rambut di saat dia sudah sangat tua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma kadang-kadang orang menyimpan rambut ni tidak bertepatan dengan sunnah. Contohnya, Nabi SAW, rambut Nabi itu, Nabi daripada sini ni berimpun belakang ni. Bukan dia buat apa, buat mau panggil apa ni, hanya bagi dia saber nampak ni. Faham tak? Sebenarnya semua ni daripada depan ke belakang, bukan kena buat saber pula. Jadi akhirnya rambut Nabi itu lebatnya di sini, di belakang telinga ni. Allahumma salli ala sayyidina. Ada pula yang rambut panjang melebihi bau, itu tak mendapati sunnah pula. Jadi yang mendapati sunnah iaitu atas bau. Maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berjalan masalah Sayyidina Muhammad, jadi rambut tu macam memukul-mukul bau tu. Tu baru sunnah, baru cantik. Jadi maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, setiap sunnah Nabi dipelajari. Kalau tidak sama seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, maka orang tu pun, bila mana orang tu bertanya, Sayyidina Aisyah jawab, mana ada dengan Rasulullah yang tidak indah, dengan Rasulullah semua indah. Dia nak jawab satu perkara, tapi dia bagi jawapan imanian, jawapan dia iman. Dia nak abang satu perkara menurut pertanyaan yang ditanya, tapi dia jawab dengan Rasulullah mana yang tak indah, semua indah. Kalau hang tanya soalan tu, aku nak jawab satu perkara, satu peristiwa yang aku tak boleh lupa.
indah. Satu malam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bertemu dah di antara kulitku dan kulit Nabi. Dia pun beri jawapan yang menunjuk dia seorang yang sangat tinggi akhlaknya. Satu malam dah bertemu kulit aku dan kulit Nabi. Tiba-tiba Nabi kata, wahai Aisyah, masalah Sayyidina Muhammad, izinkan aku nak berdiri di depan Tuhanku. Jadi apa makna bertemu di antara kulitku dan kulit Rasulullah tu? Muqaddimatul jima'. Sudah berlaku dah muqaddimatul jima'. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tapi Nabi ketika itu, Nabi teringat pada Allah. Bila Nabi teringat pada Allah, Nabi kata, Aisyah, boleh tak izin aku nak berdiri depan Tuhan? Sahabat Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kamu nak berdiri depan Tuhan pun minta izin pada aku. Aku lebih suka kamu berdiri di hadapan Tuhanmu daripada bersama dengan aku. Seusai dapat izin Sayyidina Aisyah, Nabi kita menangis. Waktu tu Nabi menangis lah, minta izin pada Rasul, pada Sayyidina Aisyah tu nak berdiri depan Tuhan dah. Rambu yang mata. Dan Sayyidina Aisyah kata Nabi turun daripada tempat tidur dalam keadaan menangis. Yang Nabi selesai, Nabi menangis saja. Kata Sayyidina Aisyah, hatiku tak boleh lupa, kata dia. Maknanya pengalaman yang dia dapat itu sangat berharga. Sangat berharga. Melihat bagaimana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hakikat yang Nabi kata, ana azqakum billahi wa akhsyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah, aku ialah orang yang paling takut pada Allah. Dia tengok betul real Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul lah Nabi itu baru dengar ya, Nabi Habibullah. Dia tengok betul Nabi ialah Habibullah. Nabi benar-benar betul Nabi kekasih Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tu maknanya hadis-hadis yang dalam rumah yang orang lain tak dapat, semua disampaikan kebanyakannya oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis di luar rumah satu banyak disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ni masalah Sayyidina Muhammad yang dia jadi yang menyebabkan dia utama sebab para sahabat lain semua ada kerja. Ada yang berniaga, ada yang pergi kebun. Tapi Abu Hurairah tak ada kerja. Kerjanya ngaji. Dan dia pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duduk di masjid Nabi. Di masjid Nabi ni ada 60 hingga 70 orang yang kerja mereka duduk di masjid. Dan mereka bukan penganggur. Mungkin ada orang kata, oh duduk di masjid tak kerja apa, mereka menganggur. Tak. Kerja mereka beribadah. Mungkin orang kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau hang duduk mana? Duduk di masjid. Tak kerja apa? Tak. Oh, menganggur lah. Orang kita mungkin menganggap duduk di masjid itu tak kerja apa, penganggur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi zaman salafuna salih, bahkan zaman Rasulullah, ahli ibadah itu mereka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, beribadah dan merupakan kehidupan mereka beribadah. Kita masjid kita, time tu tak ada orang. Sunyi masuk masalah Sayyidina Muhammad. Masjid Rasulullah sepanjang masa ada orang. Jadi dengan sebab mereka ni memakmurkan masjid. Mereka pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Lepas tu tak kerja, tak makan. Mereka ikut Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Nabi ada makan, mereka makan. Nabi tak ada makan, mereka pun tak ada makan. Pasal apa? Sebab kalau Nabi ada makan, Nabi akan bagi kat mereka. Kalau Nabi tak bagi, tu berarti Nabi pun tak ada makan. Satu masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada tengah duk lapak-lapak tu, tiba-tiba ada satu orang bawa bekas susu, satu bekas yang penuh dengan susu. Jadi orang tu bagi kat siapa? Bagi kat Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah ni dia ialah ketua pada semua hadut masjid tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bagi kat dia. Ya, bila bagi kat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia satu orang yang sangat tinggi akal budi. Dia tak bertindak melainkan tindakan yang Nabi pandu. Dan tak pernah buat keputusan sendiri. Keputusannya ialah keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila bagi satu bekas yang penuh dengan susu, dia tak pandai-pandai, melainkan dia bawa susu tu jumpa Nabi lu sallallahu alaihi wasallam. Bila pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan Nabi kata kat dia, minum. Orang tengah lapar ni kan, harap-harapnya sallallahu alaihi wasallam bila mana buat pergi kat Rasulullah, Nabi kata minum. Minum. Tapi Nabi tak kata macam tu. Nabi kata pergi bagi mereka minum. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bagi kat mereka habis susu ni. Sedih ya, bagi pun sedih, tak apalah, semangat lah. Sallallahu alaihi wasallam. Kawan dia 60 orang hingga 70 orang habis lah, dia kata. Sallallahu alaihi wasallam. Bila bagi kat seorang tu, kawan tu pun lapar, semua lapar. Akhirnya setiap orang tu tak peduli orang lain, kira dia yang gum. Habislah cara dia ni makan ni. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai kawan tu pun dah minum gum sampai muka pun tak nampak. Nampak yang nampak periuk tu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta biar. Sampai kawan tu ingat ke habis. Kita tengok dah duduk tangan tu juga. Kawan tu kata, aku tak mau dah. Kenyang dah. Lepas tu Nabi kita bagi pula buat dua. Kawan tu sama juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minum sepuas-puas sampai letih. Sampai letih. Abu Hurairah tengok, loh, tak habis. Orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang 10, orang 20, orang 30, orang ke-50, orang ke-60, orang ke-70. Semua tak habis. Susu tu tak ada. Lepas tu bila susu tak ada, semua orang dah kenyang dah. Dia bawa bekas susu kat Rasulullah. Nabi tak minum. Nabi tak minum, Nabi kata minum. Dia nak ra'i Rasulullah, tapi Nabi ra'i dia. Minum. Dia pun minum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila minum tu dia macam depa juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia terlupalah kat Rasulullah. Minum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai dia puas. Loh, tak habis lagi. Sampai dia kata, aku rasa macam badan aku ni susu semua. Penuh susu habis. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai aku rasa macam susu. Akhirnya tetap susu masih ada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waktu itulah dia kata, Rasulullah, Nabi kata, aku pula. Nabi lah yang menghabisi semua susu tu. Ini adalah peristiwa yang pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah ni dia conquer ilmu di luar rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab para sahabat lain pergi kerja santai macam ni.
Dia kerja apa? Dia kerjanya duduk masjid dia kerjanya duduk di masjid Nabi. Yad'una rabbahum, kerja mereka ni ialah beribadat, berdoa pada Allah pagi, petang, siang, malam, duduk di masjid. Depa ni keluar tak keluar panggilan jihad. Bila dipalu gendang jihad, turun berjihad. Lain daripada tu, mereka ialah dengan Rasulullah, dengan ilmu pengetahuan. Lepas tu kita ni selagi benar tak perang, mengaji ya. Perang cerita lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka lain daripada waktu berjihad ialah waktu menimba ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Abu Hurairah ni dalam duduk mengaji ni dia ada benar muskil. Sebab ilmu tak apa nak lekat. Ilmu ni tak apa nak lekat. Salah Sayyidina Muhammad. Apa makna tak apa nak lekat? Lupa. Main mengadu pada Rasulullah. Masalah sikit lah Rasulullah. Apa masalah? Saya ni nak apa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Tapi tak apa kuat Rasulullah. Hilang. Lupa. Nabi kata macam ni. Nampak dia tak? Dia pun nampak dia tak masalah Sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masalah Sayyidina Muhammad mengangkat tangan berdoa. Akhir Nabi ambil lidah, Nabi tak di dada dia. Tapi tak dada macam tu. Jadi lepas-lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam buat keadaan macam tu, ilmu tetap tak hilang. Jadi macamlah seorang sahabat Nabi yang bernama Jarir ibn Abdullah. Jarir ni dia satu masalahnya naik kuda selalu jatuh. Tak tetap atas kuda. Lepas mengadu pada Rasulullah, Nabi doa ketetapan pada dia. Nabi tak tangan Nabi yang mulia, Nabi tak macam tu tetap kata Rasulullah. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad lepas Nabi kata tu, dia naik kuda tetap tak jatuh lah. Pada zaman Sayyidina Umar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar kata, Jarir, naik kuda. Dia pun naik kuda kemah sahabat Sayyidina Muhammad. Bahkan naik kuda tu buka baju pula. Nampak terkemas sungguh tu. Kata Sayyidina Umar, cukup aku tahu hang kemah. Masalah ada Sayyidina, aku tahu hang kemah. Jadi semua tu dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Abu Hurairah ni sebab banyak duduk dengan Nabi, jadi banyaklah ilmu yang dia miliki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis ni dia cerita, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Aku, kata dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku telah menghafaz, mengingat ilmu dari Rasulullah itu dua bekas. Mana aku ambil ilmu dari Nabi itu daripada dua bekas ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia panggil wi'ain. Fa amma ahaduhuma fabathathtuhu fikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adapun salah satu daripada dua bekas pada kamu. Allahumma salli ala al-akharu, adapun yang lagi satu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, falau haddathtukum bihi, kalau aku cerita ilmu ni kepada kamu, quti'a hadzal bal'um, disyarat macam ni, dipotong tengkuk aku, mana mampus aku, mati aku. Ilmu ni ilmu ni
Kalau disampaikan kepada yang bukan ahlinya, menimbulkan fitnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya ilmu tu betul, tapi salah kita ialah menyampaikan pada orang yang tidak tepat, pada orang yang tak kena. Masalah sayyidina Muhammad. Manusia ni pula, Allahumma bila cerita benda akan tak boleh terima sebab tahap fikir anda teratur tu yang hanya terima yang logik. Jadi Sayyidina Abu Hurairah menyampaikan yang logik saja. Yang luar pada logik, hatu dia tak sampai. Sebab ilmu Tuhan ni, masalah Sayyidina Muhammad, yang logik ni macam mana? Yang logik. Sedangkan ilmu ni, masalah Sayyidina Muhammad, daripada pelbagai. Ilmu Allah ni daripada pelbagai. Tapi ilmu daripada Quran dan hadis, orang tu orang tak dikira. Ada hadis. Buat keluar hadis. Okey. Kadang-kadang dia bukan ada ilmu pun, tapi nak tahu juga. Ada hadis. Ada hadis. Tanya pula, sahih ke dhaif? Amboi. Hampa hadis sahih tu apa? Dhaif tu apa? Tak tahu lah pula. Tapi nak tahu dhaif ataupun sahih. Lepas tu ada dhaif. Apa nak tahu dhaif tak dhaif? Dhaif tak lihat mai. Siapa kata dhaif tak lihat mai? Tu tak ada ilmu. Hadis dhaif tak lihat mai. Bohong Tak lihat mai itu pada benda yang bersangkut dengan hukum. Tapi bersangkut dengan fadail al-amal, ulama hadis kata boleh amal. Faham tak? Jadi kalau kata ada hadis, ada nas pada Quran, tu sebarkan. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau bercakap maudhu' ni dalam hadis tak ada. Tapi dalam ilmu Allah. Contoh, ilmu pembuatan kerih. Ada kerih, orang buat kerih apa saja? Kerih picik tu setahun kan? Nak buat tu, dia ada malam dia, ada tanggal berapa hari bulan. Masalah Sayyidina Muhammad. Mana ada Quran? Mana hadis? Mana Quran dah? Hadis ada hadis. Ada, tapi berjaya orang buat. Sebab ilmu ni, contohnya, siapa Rasul mana yang menguasai pembuatan besi? Nabi Allah Daud. Masalah Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud bukan terasi dengan kita. Tapi tak mau cerita lagi masalah pula. Cerita lagi. Masalah Sayyidina Muhammad. Ni duk mengaji hari ni. Benar pelik-pelik tak payah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka begitulah yang dikatakan, yang tak sesuai otak terima, tu tak cerita. Kalau nak cerita, tutup pintu. Tutup pintu, tutup tingkap, tutup lampu. Kata pelan-pelan nak cerita ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau cerita juga, orang akan tanya, ilmu ambil mana ni? Orang panggil ilmu apa? Orang kata macam-macam. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka orang kata pula, ni ilmu jin ni, ni kawan dengan jin ni, lagi teruk. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebenarnya ilmu ni luas. Ilmu sangat luas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan telah terbukti bagi adat orang yang mengamalkan begini, jadi macam ni. Salah Sayyidina Muhammad.
Contoh lah, orang terima ilmu ni ikut logik. Sebagai contoh, sains. Sains ni dia ialah logik, dia logika. Hak ni campur hak ni jadi hak ni, ni campur ni jadi hak ni. Baru ni ada sahabat-sahabat ulama kita, mereka ke petani. Orang Melayu ni dia ada ilmu yang tersimpan di khazanah petani, masalah Sayyidina Muhammad, ilmu dunia. Bukan ilmu akhirat, ilmu dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang hari ini ilmu tu masih lagi dalam manuskrip, tak cetak lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bayangkanlah kalau ilmu tu dipelajari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bayangkan bagaimana penguasaan orang Melayu terhadap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terhadap penguasa ilmu ni untuk mentadbir dan merintah dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengajak kita bahawa bukan semua ilmu boleh kita sebarkan. Sebab itu kata ulama, laisa kullu ma tasma'. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Laisa kullu ma tasma' taqul. Tidak semua yang kamu dengar kamu boleh bercakap. Bahkan Nabi sebut khatibun nas ala qadri uqulihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bercakaplah dengan orang ikut akal orang. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi berhati-hati apabila menyampaikan ilmu, tengok dulu kat siapa kita nak sampaikan. Jadi kalau tidak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita mensia-siakan ilmu. Ilmu yang sepatutnya menjadi manfaat, tapi sebaliknya. Bahkan kata ulama, an-nas aduwwul lima jahilu. Manusia itu musuh pada apa yang dia tak tahu. Jadi benda tu dia tak tahu, bila dia tak tahu, dia tolak. Jadi bila dia tolak, makna apa? Dia musuh pada yang dia tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah yang kata Sayyidina Abu Hurairah, kalau ku habaq ilmu ni, quti'a hadzal bal'um. Baik. Sebab di sana ada ilmu dia panggil ilmu hakikat. Ilmu hakikat ni ilmu seseorang dengan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu lagi rahsia. Sebab ada orang yang dia hanya berpengkalan di atas ilmu zahir saja. Dia panggil ilmu syariat. Tapi dia tak boleh pergi sampai kepada ilmu hakikat. Pada orang macam tu cukup setakat syariat, jangan cakap perkara hakikat. Kalau bercakap perkara hakikat, dia yang akan menolak ilmu hakikat. Jadi kalau dia tolak ilmu hakikat, dia yang berbahaya. Susah tu duduk kat dia. Yang jangan rosakkan dia. Tolong kasihan kat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu ulama dulu kalau nak cakap perkara hakikat, tutup pintu, tutup tingkap. Tak boleh cakap. Hanya orang ni yang boleh dicakap. Orang macam ni saja yang boleh disampaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia macam cerita Nabi Allah
Yaqub dengan Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf mimpi melihat matahari dan bulan tunduk kat dia. Apa ayat tu? Ahada asyara kawkaba tu ra'aitumuni sajidin. Tengok matahari, bulan semua sujud kat dia. Kata Nabi Allah Yaqub, la taqsus ru'ya ka. Jangan cerita ni dekat abang-abang hang. Pasal apa? Sebab dia ialah rahsia hari depan. Jadi kalau apa-apa dalam hidup ni masalah Sayyidina Muhammad, kita boleh cerita ya, kata guru malam saya mimpi hak ni. Tok guru pun tak cerita lebih-lebih, kata tok guru ni cerita masa depan. Cakap itu ya, cukup salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tambah lebih lagi ilmu hakikat, ilmu rahsia Tuhan ni, dia macam dengan api. Dia macam api. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi bila dia macam api, bila kita pergi cerita hai kita dengan Tuhan, dia macam kita pergi siram air atas dia. Habis. Jadi hal tu kena tahan. Ni kena simpan. Jadi kalau keluar jadi fitnah. Hal ni kena simpan. Kalau kita nak tanya kepada ahli dia. Kalau kita pergi cerita pada orang lain ataupun sembrono kita cerita, jadi apa orang kata? Hang gila. Hang gila. Kena kita cerita pada orang yang bukan orang dia. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi orang pun kata gila. Mental, segi cek dia, sakit jiwa, tak ada apa. Sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, dia gila Tuhan. Dia gila Tuhan. Bila habaq gila Tuhan habis ya. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka berhati-hati untuk kita sentiasa berada di atas disiplin ilmu. Jadi kita hanya cerita yang kita pasti orang boleh terima. Kalau orang tak boleh terima, cukup. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau cakap dengan orang jahil, kata macam ni, ma'asalama. Jadi apa makna ma'asalama? Saya minta maaf, saya tak cakap. Jadi cukup sekat tu dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta Nawwir qulubana Allahumma nawwir hidayatik Allah qulubana kama abadan ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kata sin tu ilmu pembuatan ilmu besi lah, kait dengan Nabi